salam reformasi. Kui Fasal, Tajahau. Waalaikum. Ya, terima kasih kepada Tuan Pengerusi, YB Cikgu Uda, YB Zul, YB Harudin, YB Shah, YB Gan, pimpinan Pakatan Harapan, Johor, Batu Pahat, Sri Gading, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Saya dah lama tak berdiri dekat pentas yang ada cahaya macam gini. Jadi nak dapatkan feeling balik tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa amat gembira kerana dapat datang ke kawasan Batu Pahat ini. Kerana Batu Pahat berbanding dengan Sempang Renggam, berbanding dengan Sri Gading sendiri, berbanding dengan banyak tempat di Johor, telah mendahului. Iaitu kita telah mula menang di Batu Pahat seawal 2013. Sri Gading, ya kita menang yang lepas seperti mana Sempang Renggam. Dan menangnya saya kira lebih kurang macam Sempang Renggam jugalah. Kan? Dan diikuti dengan tempat-tempat lain. Itu PRU ke-14. PRU ke-15 ini merupakan pilihan raya yang kita tidak mahu di waktu ini. Kerana kita fikir keutamaan di waktu ini bukanlah untuk diadakan pilihan raya. Rakyat menghadapi masalah banjir. Dan lebih penting, tadi di Sempang Renggam, saya tak tahu di Batu Pahat, di Ledang, rakan-rakan kita pergi ke Pasar Lambak, pergi ke Pasar Petang, mereka dapati di Pasar Lambak, Pasar Petang, pergi ke kedai, telur tak ada. Di Batu Pahat ada telur tak? Oh, orang Batu Pahat tak ada telur? Bukan, saya tanya di kedai-kedai, di pasar-pasar, ada telur tak? Oh, ada. Telur, Mandarin kata apa telur? Citan Chen Halimah. Mana pergi telur? Dalam keadaan telur naik harga, telur tak ada, barang-barang naik harga, duit kita jatuh. Kita di Johor bersempadan dengan Singapura. Tak pernah berlaku begitu teruk duit kita jatuh. Banding dengan duit Amerika, duit kita pun jatuh teruk. Kesan duit kita jatuh teruk ialah barang-barang akan naik harganya. Saya pun tak tahu sangat ekonomi. Saya cerita pendidikan saja. Tetapi bila ikut ayuh Malaysia, Rafizi orang ekonomi duk cerita kat kita, kita boleh faham sikit-sikit lah. Dia cakap pun bahasa yang boleh difahami oleh, saya rasa, orang biasa macam kita. Dia katakan, barang-barang yang berada dekat rumah kita, yang kita nak masak, bawang, tepung, malah ikan, dan juga kacang soya. Semua yang kita nak masak itu diimport. Bawang daripada India, kacang soya daripada negara-negara lain, ikan daripada Thailand. Bila kita beli daripada luar, kalau duit kita jatuh, duit mereka mahal, maka modal akan menjadi naik. Pekedai, peruncit, pemborong beli dengan harga yang mahal. Takkanlah dia nak jual kita dengan harga yang murah. Kalau jual dengan harga murah, mereka rugi. Mana ada orang berniaga nak rugi? Tu betul. Mana ada orang nak jual dengan harga yang murah? Jadinya mereka terpaksa jual dengan harga modal yang tinggi. Sepatutnya kerajaan fikirkan mekanisme. Kalau duit kita jatuh, bagaimana nak pulihkan duit kita? Ini tidak. Yang mereka fikirkan nak pilihan raya. Kalau harga barang naik, gaji naik tak? Yalah, bila gaji kerajaan tak naik, orang swasta pun tak naik. Itu dia punya sifir mudah. Belanjawan baru ni nak naikkan gaji tak? Tak. Maka kalau gaji tak naik, barang naik mahal, cukup tak duit kita nak beri barang? Tak cukup. Kalau tak cukup, patut kerajaan yang bertanggungjawab fikirkan cara untuk naikkan gaji. Ataupun turunkan harga barang.
ataupun duit kita naikkan semula. Tetapi ini bukan dalam pemikiran UMNO Barisan Nasional. Yang mereka fikirkan seperti mana YB Yasharuddin cakap tadi apa? YB Yash cakap apa? Bukan dia cakap. Zahid yang cakap. Presiden UMNO pengerusi BN yang cakap. Iaitu kita perlu kepada pilihan raya. UMNO perlu kepada pilihan raya. BN perlu pada pilihan raya bukan untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan untuk turunkan harga barang. Bukan untuk naikkan gaji. Bukan untuk pulihkan kewangan kita. Tetapi dia sebut satu-satu untuk lepaskan diri dia daripada mahkamah. Untuk lepaskan. Bukan kita cakap. Zahid yang cakap. Lepaskan rakan-rakan dia. Dia sebut seorang-seorang. Tok Mat, Hishamuddin, pengerusi MIC, pengerusi MCA. Maksudnya, mereka perlukan pilihan raya untuk melepaskan kes-kes mahkamah mereka. Untuk mereka, dia kata apa? Kembali kerajaan stabil. Stabil untuk apa? Stabil bukan untuk turunkan harga barang. Stabil bukan untuk naikkan gaji tuan-tuan dan puan-puan. Stabil bukan untuk pendidikan anak tuan-tuan. Stabil untuk mereka sakau lebih banyak lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. UMNO Barisan Nasional inginkan pilihan raya segera dan mereka ingin menang besar supaya mereka boleh lepas daripada jenayah yang mereka lakukan. Supaya mereka boleh ambil lagi banyak. Dia bagi dalam belanjawan disebut, Mak Kiah telah dapat RM100. Kak Lima mendapat RM200. Abang Din mendapat RM500. Tapi saya dapat 500 juta. Saya dapat 100 juta. Kalau dia kata fitnah, ini bukan fitnah. Ingat lagi tak solar? Ingat tak Rosmah? Ingat Rosmah, ingat solar. Kenapa? Ada orang kata, Rosmah ni kenapa kena denda sampai 900 juta? Kesian dia. Dahlah suami masuk ke dalam penjara tak dapat minum macchiato caramel. Anaknya pula rindu kepada bapaknya. Tiba-tiba maknya pula dihukumkan bersalah. Memang mak kamu bersalah. Kerana apa? Isu solar ini saya yang bawa ke SPRM dulu. Waktu saya menjadi Menteri Pendidikan. Di mana duit kita disakau ratusan juta demi untuk mengayakan juak-juak pemimpin-pemimpin UMNO ini. Bayangkan. Kenapa isu solar ni perlu diketahui. Solar ni apa isunya? Isunya simple saja. Kita tak terbayangkan sekolah-sekolah kita tak ada elektrik. Tak ada api. Teruk mana pun sekolah kat Seri Gading ni akan ada elektrik. Tetapi sekolah-sekolah di Sarawak, di Sabah ada yang masih tak ada elektrik lagi. Sekolah di Sarawak itu perlukan elektrik tetapi tak ada. Saudara-saudari bayangkan ketika saya pergi ke Kementerian Pendidikan Malaysia dihadapkan setebal 800 muka surat laporan tentang projek solar yang telah berlaku ketirisan yang mana Rosmah didapati bersalah pada hari ini. Kita tengok satu persatu. Saya tak puas hati, kita pergi Sarawak sendiri ke sekolah yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari, kita pergi ke sekolah tersebut. Yang tak ada elektrik, yang terpaksa gunakan generator. Bila guna generator, kena gunakan diesel. Dan mereka kemukakan generator yang baru. Iaitu generator gunakan solar dan gunakan diesel. Sebab itu seluruh projek itu nilainya 1.3 bilion. Maksudnya apa? 1,300 juta. Yang mana 1,300 juta ini kalau digunakan betul-betul bukan sekadar sekolah-sekolah di Sarawak sudah ada elektrik, tetapi anak-anak kita di sekolah-sekolah sudah ada smart board untuk mereka belajar. Dan internet boleh dipasang. Itu internet cerita lain lagi. Tetapi ini tidak berlaku. Kenapa? Kerana 1.3 bilion itu tidak semuanya pergi kepada projek itu. Itu yang Rosmah didapati bersalah kerana mengambil ratusan juta daripada 1.3 bilion tersebut. Adakah projek tersebut berjaya? Kalau dia nak ambil duit, sekolah-sekolah ada elektrik, tak apa lagi. Kita pergi kat sekolah-sekolah tersebut, apa yang saya dapati?
Di depan sekolah ada tiang elektrik. Tapi sekolah tak ada elektrik. Tuan-tuan terbayangkan tak? Sekolah tak ada elektrik, terpaksa letakkan generator, beli ratusan juta. Di depan sekolah ada tiang elektrik. Saya tanyakan, kenapa tidak ditarik grid itu? Ditarikkan wirenya itu. Bukan jauh sangat. Kalau jauh pun 50 meter. Kalau jauh pun 100 meter. Kalau kos dia pun takkan sampai bilion. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditarikkan elektrik, ditarikkan wire untuk dapat elektrik, nanti Rosmah nak dapat apa? Pimpinan UMNO nak dapat apa? Toke-toke nak dapat apa? Kroni-kroni nak dapat apa? Jadi UMNO Barisan Nasional terkenal dengan mereka menghasilkan projek bilion-bilion, ratusan juta. Untuk apa? Mengayakan ketua bahagian, mengayakan menteri, mengayakan mereka punya kroni dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana di zaman UMNO Barisan Nasional, Kementerian Pendidikan yang sepatutnya terima belanjawan yang besar. Sepatutnya anak-anak kita ni, kalau kita lihat balik setiap tahun belanjawan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan, sepatutnya anak-anak kita ni dah setaraf dengan pelajar-pelajar dekat Singapura. Ini hari, kalau kita lihat di peringkat antarabangsa, bila sebut tentang pendidikan, orang akan lihat kepada Singapura. Orang lihat kepada Finland. Orang lihat kepada Jepun. Tak apalah, Jepun, Finland jauh. Tetapi orang lihat pada Singapura. Singapura hanya seberang tambak saja. Bila sebut matematik, sebut sains, Singapura ke hadapan. Walhal kalau dibandingkan dengan Malaysia, peruntukan yang diberikan kepada pendidikan setiap tahun yang paling terbesar. Logiknya, 60 tahun sudah kita merdeka, sepatutnya anak-anak kita, sepatutnya kita sendiri pun sudah setaraf ataupun lebih daripada Singapura. Tetapi ini tidak berlaku. Kenapa? Bila saya masuk ke dalam kementerian, kita dapati yang banyak-banyak bilion-bilion itu yang sampai kepada pendidikan tidak sepenuhnya. Yang banyaknya disakau oleh mana-mana menteri yang masuk ke situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu cerita UMNO Barisan Nasional. 30 bulan kita di bawah kerajaan, saya pun tak tahu kerajaan ni kerajaan apa. BN ke, PN ke, BN campur PN ke, tak tahulah apa kerajaannya. Tetapi yang pasti, pendidikan anak-anak kita makin teruk. 2 tahun tidak pergi ke sekolah, cikgu-cikgu dibebankan dengan tugas bermacam. Saya lihat ramai, ada di antara tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari cikgu. Boleh benarkan apa saya cakap? Bahawa cikgu-cikgu sewaktu mengajar di sekolah, mengajar online, sepatutnya dikhususkan untuk mengajar. Diberikan sokongan, diberikan duit untuk beli data dan sebagainya. Janganlah dibebankan dengan pelaporan itu, pelaporan ini. Naik sekolah sehingga hari ini, dibebankan dengan pelaporan itu, pelaporan ini, sehingga kan mereka tak dapat nak tumpukan kepada tugas hakiki, iaitu mengajar dan mendidik anak-anak kita supaya menjadi manusia. Saudara dan saudari sekalian, kesannya apa? Cikgu-cikgu ramai yang hilang semangat. Cikgu-cikgu ramai yang rasa lesu dan ramai yang telah minta untuk berhenti awal. Yang saya paling tak tahan, setiap hari sama ada email, sama ada WhatsApp, sama ada DM dan sebagainya, duduk minta, Dr. Mazli, tolonglah kami buat itu, buat ini. Dr. Mazli, tolonglah kembali kepada KPM. Tolonglah begitu begini. Saya kata pertamanya, saya bukan menteri lagi. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Dia kata kembalilah pada KPM. Saya kata boleh kembali kepada KPM. Dengan syarat, kita menangkan Pakatan Harapan. Tetapi dia kata, tak apa, kita sokong Dr. Mazli tapi tak sokong PH. Lah, tak boleh macam gitu. Kalau nak Dr. Mazli tolong kamu, nak kita betulkan keadaan yang ada, kena sokong Pakatan Harapan. Kena topiao siwang. Tu ibu tu Keima. Ya. Kena undi Pakatan Harapan. Barulah kita boleh selamatkan guru-guru. Barulah kita boleh dapatkan guru-guru kita, berikan yang sebaiknya kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ni timbul isu. Seorang guru
Beliau oleh kerana mengkritik apa yang berlaku di kementerian, kepincangan yang berlaku, beliau diberikan notis, turun pangkat dah hampir-hampir dibuang daripada kerjayanya. Nasib baik cikgu ini ramai follower dekat Facebook. Dia bikin kecoh, satu Malaysia risau. Pada waktu itu, datanglah UMNO. Kami memperjuangkan nasib cikgu lah. Kami menyuarakan, 60 tahun kau merintah, apa kau buat? Tiba-tiba ini pula kau nak jadi hero. Tapi yang paling best, Menteri Pendidikan yang ada. Selama ni dia tidur, tiba-tiba dia baru terjaga. Saya sudi untuk menerima cikgu ini. Untuk bertemu dengan cikgu ini. Menteri ni menteri paling tak guna sekali. Dia telah rosakkan masa depan anak-anak dan anak cucu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bayangkan 2 tahun telah berlalu, anak-anak tidak pergi sekolah, anak-anak keciciran pelajaran dan sehingga hari ini, sehingga detik ini, ramai puluhan ribu anak-anak kita yang tidak pergi ke sekolah semula. Kerana pelbagai faktor. Kerana tidak berminat, keluarga hilang pekerjaan, ibu bapa pun dah tak sempat nak ambil beran dan separuhnya mengambil jalan mudah untuk bawa Grab saja. Bawa Grab, bawa Foodpanda dan sebagainya. Ini merisaukan kita. Dan lebih kita risau, persepsi antarabangsa, persepsi industri terhadap kualiti anak-anak kita. Kualiti pendidikan kita. Berbanding negara lain. Pada tahun ini saja, pelbagai institusi luar, UNDP, UNESCO, World Bank dan sebagainya, mengadakan laporan, mengadakan convention berkaitan pendidikan. Maka mereka bandingkan negara-negara sama ada negara maju, negara membangun, malah negara yang kurang membangun pun. Selepas COVID, selepas 2 tahun tidak pergi sekolah, apa yang dilakukan oleh kerajaan? Maka kita lihat ada kerajaan yang buat kelas-kelas pemulihan. Ada yang tambahkan guru. Ada yang berikan kemudahan yang lebih. Ada yang membuatkan pelbagai inisiatif. Tetapi Malaysia, kita tak buat apa-apa. Saya ingat lagi, titah yang di Pertuan Agong. Pada September 2021, yang di Pertuan Agong baginda titahkan kepada kerajaan supaya libatkan semua pihak, rangkakan pelan pendidikan jangka masa panjang untuk selamatkan anak-anak kita yang keciciran. Tetapi sehingga kini tak buat apa-apa. Sebab apa? Seperti mana saudara Rafizi kata, menterinya sibuk cari tempat nak bertanding kat mana. Sampai tak sempat nak fikirkan tentang nasib anak cucu kita. Itu yang berlaku. Kalau kita serahkan kepada Perikatan Nasional, pendidikan anak-anak kita rosak seperti mana berlaku pada hari ini. Kita serahkan kepada BN, BN menang, pendidikan anak-anak kita rosak dan mereka akan sakau duit sebanyak mungkin daripada Kementerian Pendidikan. Kita tak ada pilihan kecuali untuk menangkan Pakatan Harapan dan perjuangkan pendidikan anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada mengatakan, alah, doktor pun dulu 20 bulan tak buat apa-apa, kasut hitam saja. Yalah, kau pergi dengar Macai UMNO cakap kau dengar kasut hitam sajalah. Kau tak lihat pelbagai perubahan yang kita telah lakukan. Kita ringankan beban guru, angkat martabat guru, kembalikan guru kepada profesion mereka yang sebenar, iaitu mendidik anak-anak kita. Tanyakan kepada para guru. Tahun bila, zaman bilakah mereka merasakan mereka paling dihargai dan mereka paling gembira bekerja? 2018 dan terutamanya 2019. Kerana pada waktu itu tak pernah seumur hidup mereka merasakan begitu bersemangat untuk mengajar seperti tahun 2019. Tetapi jodoh kita tidak lama. Menjelang 2020, kita telah dikhianati. Maka guru-guru kembali kepada zaman sebelum itu. Mereka menjadi murung, mereka lesu dan mereka bertambah stres setiap hari. Kesannya kepada siapa? Anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara ini semua UMNO tak fikirkan. UMNO fikirkan nak menang pilihan raya saja. UMNO fikirkan kalau menang pilihan raya boleh lepas Zahid. Boleh lepas pimpinan-pimpinan mereka. Itu yang mereka fikirkan. Mereka tak fikirkan harga barang naik. Mereka tak fikirkan gaji tuan-tuan yang tak naik-naik. Tetapi mereka risaukan nak lepaskan pimpinan mereka yang sakau duit dan juga terlibat dengan kes-kes yang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita berikan undi kepada Barisan Nasional, berikan undi kepada Perikatan Nasional,
nasib pendidikan anak-anak kita akan menjadi lebih gelap di masa hadapan. Kita berikan mereka kuasa, saya risau anak cucu kita akan ketinggalan jauh dalam pendidikan. Habis orang kata, habis kamu buat apa? Kita katakan, kalau kita lihat rekod 2019, pelbagai inisiatif kita lakukan. Pada waktu itu COVID belum berlaku. Tetapi kita sedar bahawa anak-anak ramai yang tak pergi sekolah. Kita laksanakan keciciran sifar, ziarah cakna. Cikgu-cikgu boleh buktikan bagaimana anda semua telah pergi ke rumah-rumah tarik pelajar untuk datang ke sekolah. Ada anak-anak tak dapat belajar, anak-anak kurang upaya, OKU. Ada anak-anak yang tak ada dokumen, tak ada surat beranak, tapi orang Malaysia. Sebelum itu mereka tak boleh masuk ke sekolah. Sekarang pun ramai tak boleh masuk ke sekolah. Di zaman kita, kita bukakan pintu sekolah supaya seramai mungkin boleh datang dan mendapat pendidikan. Kerana pada kita, pendidikan adalah hak rakyat yang tidak boleh dikompromi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat lagi tak semalam, dua hari lepas, seorang anak murid dihempap pintu gol, meninggal. Sebelum itu, seorang anak murid kena hempap dengan kipas sampai tangannya cedera. Dan begitu juga kita lihat di video, sama ada di Sabah, di Sarawak, anak-anak orang asli bagaimana nak pergi sekolah terpaksa naik titi, terpaksa naik bot, rakit dan sebagainya. Ini di Malaysia, 60 tahun dah merdeka. Itu yang berlaku. Tetapi kita boleh ubahnya. Malangnya di zaman kita, kita tak sempat nak ubah banyak. Malah, kalau ditanyakan apa perancangan kita untuk pendidikan, saya katakan bahawa pada tahun 2019, kita sudah ada laporan jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara. Yang mana hasil daripada laporan tersebut, kita telah kemukakan New Education Model ataupun model pendidikan baharu. Yang mana intipatinya, pertamanya, kita ingin tidak ada seorang pun anak-anak murid yang tercecer. Keduanya, pendidikan berkualiti mengikut peredaran zaman dengan mengambil kira perkembangan ekonomi semasa, gig economy, IR 4.0, dari segi sains teknologi, sains dan matematik dan lain-lain lagi. Kita juga telah rencanakan apabila kita laksanakan model pendidikan baharu ini, target kita apa? Iaitu dari segi matematik dan sains, kita nak anak-anak kita setara dengan Singapura, kalau tidak lebih pun. Dari segi keguruan, persekolahan, sekolah kita setara dengan Finland, kalau tidak lebih pun. Dari segi disiplin, dari segi nilai, setara dengan Jepun. Dari segi skill, kemahiran, vocational, setara dengan Jerman pada tahun 2030. Adakah ia boleh dilaksanakan? Boleh. Kerana kita telah mulakan. Tetapi malangnya, bertukar saja kerajaan, menteri baru kata mereka tak mahu ambil itu semua. 3 kali saya bawakan ke Parlimen dan juga ke mesyuarat pilihan pilihan khas pendidikan. Mereka kata mereka tak mahu laksanakan, dia kekal dengan apa yang ada. Apa yang mereka buat? Hapuskan UPSR, hapuskan PT3. Orang ramai tercengang. Kalau hapuskan, kemudian ke mana? Tidak ada. Jadi sebab itu penting untuk kita kembali ke Putrajaya, kembali ke Kementerian Pendidikan untuk pastikan kita laksanakan model pendidikan baharu untuk semua. Kerana kita tak mahu bezakan antara satu bangsa dengan satu bangsa. Di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di antara orang miskin dengan orang kaya. Kita ingin semua menikmati pendidikan berkualiti. Tapi kita perlu laksanakan New Education Model itu. Dan untuk melaksanakannya, kita kena pastikan kita menang pilihan raya. Kalau kita tak menang pilihan raya, kita akan kekal pada waktu pendidikan yang ada pada hari ini, ataupun kembali ke belakang seperti zaman BN. Mau ataupun tidak mau, kita perlu menang pilihan raya untuk masa depan anak-anak anda semua. Kita perlu menang pilihan raya untuk masa depan pendidikan anak cucu kita semua. Kita perlu menang pilihan raya untuk pastikan Malaysia lebih baik daripada hari ini dan lebih baik pada semalam. Adakah kita boleh lakukannya? Kita boleh. Kerana kita pernah mulakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya rasa ramai sedang menunggu, saya pun tak boleh lama sangat. Ini banyak sangat program. Kadang rasa macam tak menang tangan. Walaupun
dekat Johor ni belum naik dia punya semangat lagi, tetapi yakin. Tuan-tuan lihat di Perak, di Selangor, di Kuala Lumpur, di Melaka, di Negeri Sembilan dan semalam di Pahang, sambutan begitu luar biasa, kesedaran begitu luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara dan saudari sekalian, rakyat inginkan perubahan. Rakyat ingin selamatkan negara ini. Rakyat ingin selamatkan anak cucu kita. Rakyat ingin selamatkan pendidikan. Kita di Johor jangan ketinggalan. Kita kena sedarkan. Sedar beritahu kepada rakan-rakan kita, jiran taulan, sahabat andai dan juga anak, saudara dan sebagainya yang berada di luar untuk kembali ke Johor apabila musim mengundi nanti. Dan bila kembali janganlah undi BN dengan PN pula. Undi Pakatan Harapan. 我要你们投票希望，可以吗？ Boleh ah? Itu betul. Dia punya tajwid betul lah. Mesti boleh. Okey. Boleh tak boleh tapi kena kempen. Kita kena ajak seramai mungkin yang kerja Singapura balik mengundi. Yang duduk di Kuala Lumpur balik mengundi. Yang duduk di mana-mana tempat balik mengundi. Kita tidak mahu seperti mana berlaku pada pilihan raya negeri baru ni, 54% saja yang mengundi. Kita kena pastikan sekurang-kurangnya 80% balik mengundi. Boleh atau tidak? Kena sebar luaskan, panggil, telefon. Semua kita kena balik. Huilai, taupiao. Keimah. Okay. Kita kena paksa kepada saudara mara kita, kawan-kawan kita balik mengundi. Sebab kalau kita tidak balik mengundi, BN akan naik dan dia akan ambil sakau duit kita lebih banyak. Kalau BN menang, masa depan yang gelap untuk pendidikan anak cucu kita. Adakah itu yang kita mahukan? Tidak. Kalau tak mahu, kena undi pakatan. Undi pakatan. Undi pakatan. Reformasi. 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 Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Terima kasih. Nandri Manakam. Assalamualaikum.